Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, warga kerja, warga MBI, Salat al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama kita bertemu pada tengah hari yang berbahagia hari ini. Hari ini dah 19 Mac bersamaan dengan 8 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus berada dalam suasana ibadah dan diberikan juga kekuatan untuk menempuh bulan-bulan ataupun hari-hari yang mendatang. Bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila masuk bulan Ramadan, pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup dan diikat para syaitan. Yang mesti kita faham, syurga ni ada banyak pintu. Sebab Nabi kata banyak pintu, semua pintu. Jadi ada banyak lah. Kalau semua sebab abwab maksudnya berjamak. Kalau singular, babun, bab 1, bab 2, bab 3. Kalau Ahmad pintu, Ahmad al-bab. Tapi kalau jamak, abwab. Abwab tu banyak pintu. Lalu kata Nabi SAW, pintu syurga ni syurga ada banyak pintu. Ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu infak, ada pintu taat mak ayah, ada pintu taat suami, ada pintu menyantuni anak yatim, ada pintu duduk kuliah. Semua ada pintu belaka. Jadi pintu-pintu ni kata Nabi SAW akan seru dia punya qualifier, dia punya pelayak-pelayak dia. Orang yang layak akan diseru daripada pintu-pintu ni tadi. Sebab itu jangan dipandang ringan ibadah yang kita buat, kerana ada pintu yang khas akan diseru. Mungkin ada setengah orang tu dia tak pandai dia tak pandai mengaji, tapi dia khidmat pada surau. Dia akan masuk pintu daripada pintu khidmat surau lah. Dia mungkin tak pandai, tak ada duit. Dia tak ada duit, tapi dia taat suami. Dia dapat masuk syurga dengan pintu taat suami. Dia tak ada suami,
tak ada duit, tapi khidmat pada mak ayah, dia masuk syurga. Puasa tuan-tuan memang macam itulah, dia matuk pun boleh, masuk pun boleh. Tu nampak betul puasa tu, ya. Jadi ada yang masuk syurga dengan khidmat pada mak ayah, ya. Lalu akan ada manusia dipanggil oleh beberapa pintu serentak. Lalu Sayyidina Wakar pun berkata, ya Rasulullah, ada tak pintu yang ada tak orang yang semua pintu panggil dia? Nabi SAW kata ada pintu, ada orang yang semua pintu tak sabar nak tunggu dia datang. Lalu Abu Bakar kata, siapakah gerangannya ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW sebut, kamulah orangnya wahai Abu Bakar. Abu Bakar diseru oleh semua pintu-pintu syurga. Dan dalam ranking manusia, Nabi-Nabi ni rankingnya tinggi. Paling tinggi adalah ranking para anbiya. Di kalangan Nabi-Nabi paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW, digelar Sayyidul Anbiya. Di kalangan manusia, wali-wali paling mulia. Wali-wali. Di kalangan kita ni ada wali, kita cuma tak tahu je. Di kalangan para wali yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Wali ni dia ada beberapa karakteristik, kriteria ada. Yang pertama, inna awliya Allah la khawfun alaihim. Mereka ni tak takut, satu, wala hum yahzanun, tak sedih. Menghadapi musuh tak takut, menghadapi ujian tak sedih. Lagi, apakah kriteria orang yang digelar wali? Dia mesti wara'. Wara' ni dia mesti ada ilmu dan dia mesti ada rasa takut pada Allah. Jadi kalaulah dia wali tapi dia tak sembahyang, itu bukan wali, itu kuali. Dia wali ustaz, dia tak sembahyang, bukan niat je, itu bukan wali, itu kuali. Tinggi ilmu dia ustaz. Dia kata kalau nak tu dia boleh sentuh semua perempuan. Dia kata dia boleh sebab dia tok guru. Dia tinggi sangat maqam dia. Itu juga bukan wali. Wali dia mesti bawah syariat, tak boleh above syariat. Sebab para anbiya golongan yang paling mulia, mereka semua membawa syariat. Takkan wali atas syariat pula, ya. Jadi wali ni dia ada di kalangan kita. Dia tak takut, dia tak sedih, senyum je. Makanan dah habis, alhamdulillah, senyum je. Motor hilang juga, alhamdulillah. Macam mana? Handphone hilang, handphone aku hilang, aku letak tadi hilang, alhamdulillah. Kalau macam tu wali lah dia. Tapi test sekali lagi, tapi aku nampak bini kau pegang tadi handphone. Bini aku pegang, astaghfirullah. Kalau bini pegang dia takut, belum wali lagi lah. Itu bukan kuali sikit. Ya. Jadi dalam hidup kita ni, khauf dan takut itu, khauf dan takut dan sedih itu adalah sifat manusia. Selalunya wali dia tak tunjuk depan manusia. Dia sedih tapi dia tahan. Dia takut tapi dia cool, tenang. Ya. Jadi berita gembira untuk semua yang hadir dalam bulan Ramadan, yang kita semua ni, pintu syurga yang memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sekarang ni semua terbuka untuk kita. Masuk bulan Ramadan ni kita terus jadi wali belaka kan ni, ya, jadi wali belaka. Cuma kita kadang-kadang tak melangkah, itu problemnya. Dah lah pintu syurga terbuka, tak melangkah pula dia. Dia sibuk nyanyi lagu Alicat tu, ku nantimu di pintu syurga. Dia tunggu depan pintu syurga. Orang patut masuk syurga, dia tidak, dia tunggu depan pintu. Apa dia tunggu pun kita tak tahu, ya. Jadi nak masuk ke dalam pintu syurga itulah yang menjadi kayu ukur sama ada kita sedar ataupun tidak, kita dengan Ramadan ini tidak ada second chance. Tuan-tuan dan puan, hakikatnya kita bertemu dengan bulan Ramadan ni bukan by chance, bukan kebetulan. By chance tu kebetulan. Kebetulan Ramadan. Kebetulan. Dalam Islam, orang beriman tak ada istilah kebetulan. Tak ada. There's no such thing kebetulan. Kebetulan ustaz, saya pergi pasar malam, jumpa awek tu, seru saya pinang, terus jadi isteri. Kebetulan.
senang je kahwin. Itu bukan kebetulan. Memang ditakdirkan, Allah Ta'ala takdirkan dia pergi pasar malam, dia pergi beli tembikar itu, anak toki tembikar itu tengah bagi duit. Lepas tu salah bagi baik balance. Lepas tu dia repeat esok pula, dia marah Minah tu. Lepas tu Minah tu beritahu kat bapak dia. Lepas tu kenal dengan bapak, jadi isteri. Jadi maknanya dalam Islam dia tidak ada istilah kebetulan, melainkan semuanya itu percaturan Allah Ta'ala belaka. Ya? Jadi sama juga bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Jangan kita anggap kita layak. Kalau kita, Ustaz saya memang layak masuk Ramadan kali ni. Tak ada. Ada orang lebih warak, ada orang lebih alim, ada orang kuat sedekah, ada orang jaga anak yatim, ada orang yang ada tanggungjawab besar jaga anak-anak, mungkin dia ada 10 orang anak, tapi Allah kata habislah Ramadan. Tak ada Ramadan, meninggal. Berapa ramai orang yang ada dengan kita tahun Ramadan dulu, tiba-tiba sekarang tak ada dah. Kita yang serba kekurangan, serba banyak dosa mungkin, tapi dapat masuk Ramadan. Jangan kita rasa kita ni layak, saya ni memang layak, Ustaz. Tidak. Maksudnya apabila kita masuk Ramadan, Allah Ta'ala suruh kita perbaiki performance Ramadan yang dulu. Maksudnya Ramadan dulu banyak koyak, alah tu je. Ya, maknanya kalau kita katalah bos bagi kita satu peluang untuk buat satu projek. This is your project, please deliver. Dia punya due date dia sekian-sekian. Yang mana projek itu kita pernah handle tapi koyak. Jadi bila bos bagi sekali lagi, maksudnya apa? Aku tak nak cakap banyak, aku bagi kau ni dah kali kedua. Sama ada kau deliver atau out you go. Macam tu lah. Kalau deliver pun alhamdulillah, kalau tak deliver, kalau kau deliver aku naikkan kau pangkat. Macam tu lah. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala datangkan Ramadan dalam kita, tuan-tuan dan puan, selalunya kena ada dalam minda, ini adalah Ramadan terakhir. Ya, kalau kita ada mindset iaitu Ramadan ini Ramadan terakhir, maka tidak ada peluang untuk kita main-main. Kerana peluang itu dia datang sekali je. Tak ada jaminan pun kita jumpa Ramadan tahun depan. Allah datangkan Ramadan kali ini, anggaplah ia Ramadan yang terakhir. Setiap kali kita solat yang terakhir. Setiap kali kita sedekah yang terakhir. Yang mana kata Nabi SAW, kalau kamu nampak kematian ataupun kiamat depan mata, di tangan kamu ada biji benih, tanam. Sebab itu pahala sedekah. Tuan-tuan, kalau ada tanah, tanam pokok, ada pasal bunga, tanam pokok bunga. Sebab semua pokok-pokok itu bertasbih pada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, kalau kita ada sebidang tanah, kita ada pokok itu tumbuh pokok buah, pokok betik ke, pokok mangga ke, pokok limau ke, apa ke, ada burung makan, ada musang makan, semua itu menjadi sedekah kita. Jangan kita ingat sedekah kita sedekahkan orang je. Tidak. Binatang makan, kita jumpa pokok betik tu, kita dapat sedekah. Kita ada tanah, sebidang tanah dekat Lenggong, ataupun dekat mana, dekat Curug manalah kita ada satu tanah, ataupun tanah pusaka kita dapat. Kita tebak je biji betik tu, tumbuh pokok betik. Betik mana pernah jaga, biarkan tumbuh lah dia. Pisang, pokok rambutan. Kita kat Kuala Lumpur, kat Shah Alam ni, dapat pahala autopilot, gerak autopilot. Sebab ada tanah kita yang sedang diambil manfaat oleh binatang-binatang. Kalau orang yang ambil binatang lagi padu lah. Kalau binatang ambil manfaat pun besar dah pahala. Kalau orang yang ambil manfaat lagi besar pahala. Kalau kita beli tanah, ada jalan, jangan tutup jalan tu. Kalau kita nak tutup, kita kena ganti jalan lain. Sebab itu hukum fiqahnya gitu. Ni dia beli tanah terus blok, tak boleh. Kalau lalu kena U-turn 3 km. Ni tanah saya, kata dia. Itu ada hukum fiqah lah, kena hati-hati. Takut kita zalimi hak orang. Baik. Jadi apabila kita sampai bulan Ramadan, kita kena faham dengan yakin kita tak ada peluang lain dah, melainkan kita kena datangkan macam ini yang terakhir lah, tuan-tuan. Kalau yang terakhir, selalunya kita buat the best of the best. Kita letakkan ibadah kita yang paling tinggi nilai dan kualitinya.
Yang kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan manusia, iaitu Allah kata apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Bila sebut peluang, opportunity, manusia ni selalu diberikan peluang dan opportunity. Dan bila ada peluang, ada orang dia tak melangkah, tak ambil peluang tu. Dan ada orang diberikan peluang, dia buat sungguh-sungguh. Ada yang buat sungguh-sungguh tapi tak ada peluang. Ada orang ada peluang tapi tak buat sungguh-sungguh. Ada orang ada peluang tapi tak buat langsung. Ada orang ada peluang tapi buat tak sungguh-sungguh. Ada orang buat sungguh-sungguh tapi tak ada peluang. Opportunity, peluang. Masuk bulan Ramadan, akan ada orang yang meraihkan Ramadan macam tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa special. Dia meraihkan Ramadan seperti musuh datang ke rumah. Kalau musuh datang ke rumah, tuan-tuan, kita akan halau dia. Pergilah. Shh. Dia datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita diam je. Kita tak akan sahut. Sebab kita tak suka dia. Kita pun pesan pada anak, jangan nyaut. Diam. Lepas tu dia tak nak beredar. Kita pun kata tolong pesan ke dia, ayah tak ada. Anak kita pun, Assalamualaikum pakcik. Salam. Ada kamu ya? Ayah kata ayah tak ada. Ni anak bak belalang lah ya. Tak nak gitu. Ada yang menyambut Ramadan penuh kebencian. Bila lah kau nak balik? Bila nak pergi? Dan ada yang meraihkan Ramadan seperti orang yang tak kenal. Orang jual keripik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik kenapa? Makcik nak jual keripik ni ha? Saya tak nak makan keripik, sakit tekak. Saya makan keropok je. Keropok pun ada. Keropok pun tidak sebenarnya sebab sakit tekak juga. Saya makan keledek. Keledek pun ada. Punya tak nak jumpa makcik tu, kita bagi alasan semua ada. Ambillah satu, makcik datang jauh-jauh daripada kampung ni. Satu boleh lah makcik, satu. Satu ni RM5. Tapi kalau kamu ambil dua, makcik bagi RM8. Boleh lah 8. Dua RM8. Elok nak bayar, tapi kalau kamu ambil 3, makcik bagi RM10. Aduh, 3 RM10 pula. Tadi kita tak nak beli, so ambil satu, ambil 3 RM10. Boleh lah makcik 3 RM10. Tapi kalau kamu ambil 5, makcik bagi RM12. Makcik saya tak nak, tahu tak, saya tak nak. Makcik pergi rumah sebelah, dia memang hantu keripik, dia sebelah-sebelah. Akan ada orang sambut Ramadan diberikan tawaran. Dia tolak. Saya tak nak. Tak apa, okey. Bagi orang lain. Saya tak nak. Tak apa, bagi orang lain. Datanglah Allah datangkan peluang untuk sedekah. Saya tak nak. Bagi orang lain. Orang lain dapat sedekah. Datanglah tawaran untuk jamu orang buka puasa. Saya tak nak. Bagi orang lain. Punyalah menolak pintu-pintu syurga. Ada orang perangai macam tu. Dia kira dia yang terpaling nak kena dapat infak, bukan dia yang kena infak. Dia masuk Ramadan, apa saya dapat? Kat sana kan dia bagi nasi ayam, ayam dia 2. Sini kan dia tak ada ayam dia 1 je, tapi air sirap ada, air kenondong ada, limau semua ada. Dah kira air pula. Dia kira apa yang dia dapat, bukan dia nak bagi. Akan ada orang sambut Ramadan macam tak ada apa-apa berlangsung. Kalau office mate datang ke rumah kita, dia lah kawan yang kat pejabat tadi, dia pun duduk satu taman sembang-sembang, kita takkan hias dan bagi macam-macam makanan kat dia. Sebab dia benda biasa je, orang biasa. Jadi dia kata, aku haus lah. Haus, kau pun macam tak tahu. Dapur aku ni dapur kamu dah. Aku kalau tak ada pun kamu masuk je dapur tu, ambil cawan, ambil je air sendiri, minum. Kita hanya ada satu pilihan je, tuan-tuan dan puan. Ramadan perlu diraihkan seperti menyambut tetamu yang luar biasa. Seperti mana menyambut VIP. Macam manakah sifat orang yang menyambut VIP datang? Macam ibu menanti kepulangan anaknya. Macam mana ibu menanti kepulangan? Kita kalau balik kampung, mak kita masak macam tak ada esok dah. Itulah sambal udang petai, situlah masak kurma ayam, situlah kari ikan, semua dihidang pasal anak dia jarang balik. Kan masa MCO kan macam tu. Haji tu makan je bawang goreng. Haji Hajah tak masak ke? Tak ada masak ustaz. Bawang goreng ni mujurlah saya beli sendiri. Beli sendiri makan. Hajah tak masak. Tapi bila weekend anak balik, semua lauk ada. Ada udang, ada ayam, ada kambing. Dah macam zoo negara dah meja tu.
Semua binatang laut, darat, semua ada. Sebab sayangnya ibu pada anak. Very looking forward kehadiran anak. Sama juga kalau kita meraihkan pengantin. Kalau pengantin datang, kita buat persiapan. Kalau esok nak kahwin, bukan hari ni yang buat persiapan, sebulan, 2 bulan. Kalau pengantin sampai, kita tak akan batalkan majlis itu. Ada tak kita batalkan majlis, tuan-tuan? Harap sabar, majlis kita ditangguhkan pada esok hari kerana ayam tak ada ayam hari ni. Tak ada, ayam tak ada pun majlis tetap jalan. Tuan-tuan minta maaf, tuan-tuan, PA system rosak hari ni, blackout, majlis cancel, esok baru start majlis. Tak ada, on juga. Maksudnya dalam apa juga ujian yang kita tempuh saat ini di bulan Ramadan tahun ini, mungkin kekurangan pekerjaan, kekurangan keuangan, hilang orang tersayang, mak ayah dah tak ada, dihimpit dengan pelbagai ujian dugaan pekerjaan, Ramadan mesti diraihkan dengan tamasya yang gilang gemilang, kerana there is no promise untuk jumpa Ramadan tahun depan. Tak ada jaminan kita jumpa Ramadan tahun depan. Yang kita ada dalam kerja kita harian ini adalah impian-impian kecil yang belum tentu boleh menyampaikan kita ke syurga. Namun kalau kita beribadat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, jaminan daripada Nabi SAW. Sebab tu kalau di Tanah Arab, tuan-tuan, 10 malam terakhir dia apply cuti. Dia akan iktikaf di masjid. Masjid 10 malam terakhir di bulan Ramadan penuh orang iktikaf. Semua orang infak. Kalau kita pergi Mekah kan macam tu. Halal. Kita pula pantang orang bagi halal, penuh poket. Air kotak, apple, buah pear. Kita bersediakan, hotel dah sediakan makan, buffet. Kita buat umrah musim Ramadan, dah ada makanan dah. Bila haji tu balik, ya Allah, haji dah macam seluar tak clown dah, badut pasal besar, penuh barang. Ini halal ustaz, halal. Dia kira dia nak ambil, dia bukan kira nak bagi, dia ambil. Tuan-tuan, Ramadan adalah bulan tamasya untuk melaksanakan ibadah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, akan ada manusia yang tidak beramal seperti mana ini Ramadan terakhir. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah Ta'ala meletakkan perkataan Al-Asru ini dalam bahasa Arab, waktu asar ataupun asru ni adalah masa. Tapi kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadiri, Al-Asru ini dalam bahasa Arab boleh juga, kalau kita tambah ya sebelum ra, dipanggil asir, jus buah-buahan. Kenapa pemilihan perkataan masa dimiripkan dengan jus buah? Kata Syekh Salah, untuk manusia mengambil pengiktibaran macam mana petani dia menghasilkan buah yang berkualiti. Perancangan dia tu bukan masa nak tuai tu, bukan masa nak ambil buah, tetapi masa semai, pemilihan tapak yang betul dengan biji benih yang betul. Maksudnya petani ni sebelum dia bertani, dia dah nampak dah lagi 9 bulan apa dia nak kaut. Macam tu lah. Ramadan ni, by 30 Ramadan, 30 Ramadan nanti, apa yang kita nak capai, kita patutnya dah ada objektif dia. Sedekah berapa banyak, infak berapa banyak, Quran dah khatam ke belum. Kena ada plan, master plan Ramadan. Ada orang tak ada, dia go with the flow. Rasa nak ngaji, rasa nak sedekah, rasa tak ada duit, tak payah sedekah, rasa malas sikit, tak payah ngaji. Dia tak ada master plan. Tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Kita dekat dunia ni, kita punyalah banyak master plan. Kita nak plan 5 tahun, 10 tahun, tahun ni 12 bulan apa nak capai. Tapi bila masuk Ramadan, yang Allah Ta'ala kata Nabi SAW buka pintu-pintu syurga, dia tak ada planning. Dia tak ada plan. Dia tak ada, dipanggil kata orang putih, your game plan. What is your game plan? Dalam hidup kita ni, tuan-tuan kena biasakan ada perancangan. Kebanyakan kita, kelemahan orang Islam lah, dia tak ada perancangan, dia tak ada plan. Memanglah masa depan itu milik Allah Ta'ala, itu tidak dinafikan, tapi merancang ini adalah salah satu tuntutan dalam Islam. Nabi Yusuf AS merancang kewangan Mesir ketika dia menjadi menteri kewangan. 7 tahun kemarau dia dah planning siap.
Dan merancang ini bukan zaman kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang kuat merancang, berstrategi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh rancang perjalanan hijrah sangat detail. Malam tu stesen, duduk dalam rumah dengan Sayyidina Ali. Keesokan harinya pergi ke belakang, ke selatan, duduk dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pula hantar 2 anak, seorang bawa makanan, seorang bawa maklumat. Ini semua perancangan yang rapi. Mana boleh tiba-tiba hijrah terus jadi macam tu? Tak. Nabi seorang yang sangat berfikiran jauh. Nabi ni memang dari sudut karakteristik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang sangat ideal. Walaupun dia berasal pada orang kampung, ya, tapi exposure pendedahan dia dengan kehidupan kehidupan Abu Talib itu menyebabkan dia jadi orang yang hebat. Nabi Yusuf AS ketika dia berada dalam perigi, dia dibeli oleh menteri. Ya, dia dibeli oleh, ada orang ambil Nabi Yusuf dalam perigi, kemudian bawa ke Mesir, kemudian dia dijual di pasar hamba tetapi harga mahal. Lalu menteri beli Yusuf AS dan Nabi Yusuf duduk dalam istana menjadi pembantu kepada isteri Perdana Menteri Mesir. Disebabkan dia dibesarkan dalam suasana pendedahan dengan kepimpinan, maka dia jadi seorang yang tinggi, exposure. Nabi Muhammad SAW juga didedahkan dengan kepimpinan Abu Talib. Sebab itu pada usia 25 tahun tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad SAW berjaya menjadi duta produk Khadijah di Syam dan berjaya melariskan semua produk Khadijah. Dan di Syam ni bukan bahasa Arab. Syam ni bahasa dunia. Syam ni bahasa dunia, tapi Nabi berjaya melariskan produk-produk Khadijah di Syam dan menyebabkan Khadijah rasa tergamam. Wow, hebatnya budak ni, 25 tahun. Tetapi yang peliknya pada usia 40 tahun Nabi ketika dapat wahyu, Nabi kata aku tak tahu baca. 25 tahun menjadi duta produk Khadijah di Syam, berjaya melariskan produk Khadijah, sebab menyebabkan Khadijah tertawan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi pada usia 40 tahun Nabi masih tak tahu baca. Maksudnya zaman itu membaca bukanlah sesuatu kepentingan sangat. Ya, membaca pun sama juga zaman sekarang. Membaca bukannya satu-satunya cabang kekuatan ilmu. Ya, cuma kita je bacalah sampai budak 6 tahun pun dia asak suruh baca. Dia tak sempat lagi nak bermain-main. 6 tahun dah suruh baca dah. Kesian pula tu. Saya ingat dulu saya ni darjah 1 masih ABC lagi. ABC, darjah 1 ABC. Ni budak tadika pandai baca, kan pening tu. Dia hilang masa bermain dia. Saya tak tahu lah, mungkin sistem pendidikan kita terlalu advance sangat kot. Tapi di Eropah dia tak suruh budak kejar macam tu. Dia suruh play school, main. Dia suruh latih kemahiran berfikir, trigger dia punya kehendak. Baik, subhanallah. Ialah zaman dulu pun bukan membaca satu-satunya lambang kepandaian. Tok nenek moyang kita tahun 1900 contohnya, mana pandai baca. Tetapi bila berikan tepung, siap semua produk. Ada kari puff, ada donat, ada cakoi, ada kuih kaswi, ada kuih Melaka. Itu setara tak ada baca tu. Semua produk siap, hands on, everything. Letak je tepung, jadi kari puff. Sekejap je. Bagi je tepung, cucur udang. Tak payah tunggu. Cucur udang satu, tak payah. Siap je. Sekarang ni pandai baca, tepung berkulat, tak jadi apa-apa. Dengan Thermomix ada, microwave ada, oven ada, tak bergerak tepung. Bila nak jadi tepung ni, nak jadi cekodok? Kita order je lah bang, senang. Abang lah masak, takkan saya sunnah Nabi yang masak tahu. Dia sunnahkannya kita. Kita pun baiklah. Tak adalah macam tu, tak syok lah macam tu. Tak. Kita sedap seronok tu pasal kita mampu berkhidmat untuk orang lain. To love is to serve. Kalau kita berkira untuk serve, jadi kita tak nak to love so much lah basically. Baik. Jadi Nabi SAW merupakan seorang pemuda yang dambaan syurga, berdambaan wanita-wanita di sana, dan Nabi didedahkan dengan perancangan yang hebat oleh Abu Talib. Sebab tu Nabi memiliki karakter yang sangat luar biasa, boleh melariskan produk Khadijah di Syam. Dan sama juga kita, kalau Nabi seorang yang sangat looking forward person,
Dan Nabi mengajar kita untuk merancang perjalanan hijrah. Sayang 1000 kali sayang masuk bulan Ramadan yang mana tak ada jaminan untuk kita jumpa Ramadan tahun depan, tapi kita tak ada rancang. Tak ada perancangan. Ini dah Ramadan ke-9, ke-8, Quran masih tak bergerak lagi. Bila nak khatam? Quran kita masih juzuk 3. Jadi kalau 9 hari bulan Ramadan baru juzuk 3, maksudnya kalau 30 Ramadan memang kita tak kejar khatam. Ustaz, saya ingat tahun ni tak jadilah Ramadan saya. Saya ingat tahun depan lah saya start khatam balik. Ui, mana ada jaminan jumpa tahun depan? Ya? Jadi Ramadan mesti diraihkan ikut temasya-temasyanya, ikut kualiti ibadah yang sebenar. Jangan dianggap sebagai rugi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khus, demi masa manusia itu banyak rugi dari untung. Baik, sekarang ni kita dah pun berada di temasya Ramadan. Kalau ini yang terakhir, dan kita perlu letakkan kualiti ibadah pada semua ibadah yang kita buat, sebab kita nak jadi terbaik lah. Sebab kalau katalah ini yang terakhir, means terbaik. Macam mana kita nak ukur Ramadan ini Ramadan terbaik? Maka ingredient dia ataupun apa yang ada dalam Ramadan itu adalah benda yang terbaik ibadahnya. Kalau puasa, puasa yang terbaik. Kalau sedekah, sedekah yang terbaik. Kalau baca Quran, baca Quran yang terbaik. Kalau qiyam, qiyam yang terbaik. Semua ibadah, komponen ibadah dalam Ramadan itu jadi yang terbaik, tuan-tuan. Ya? Kalau kita nak letakkan yang terbaik pada semua ibadah, maksudnya kita kena rancang. Kalau kita tak ada rancangan macam tu, jadi kita kena engage, duduk dengan orang yang ada perancangan, tumpang orang lain punya perancangan. Dia ada satu pepatah tu, if you don't have a dream, kamu tak ada impian, pinjam impian orang lain. Kadang-kadang kita tidak diajar daripada kecil, tuan-tuan, kita tak diajar daripada kecil how to have a dream. Ya? Kalau orang di barat mungkin dia dah biasa untuk ada impian. Kita tak diajar untuk berimpian. Bahkan kalau kita impian pun, kita punya impian terlalu simple. Kau dah besar jadi apa? Jadi polis. Kau dah besar jadi apa? Jadi bomber. Kau dah besar jadi apa? Jadi Super Mario, contoh dia. Okay. Punya dahsyat jadi Super Mario. Tapi itulah impian yang diletakkan, dan cikgu kata okey jadi bomber, apa? Okey jadi policeman. Tak ada direction. Jadi kita dari kecil memang tak diajar untuk memiliki impian. Tapi bila kita dah besar macam ni, Ramadan masuk, jangan kita tidak ada impian. Ramadan ini adalah peluang yang didambakan oleh semua orang yang dah mati di alam barzakh. Semua minta, ya Allah, aku nak pulang ke dunia untuk tambah amalan, tapi Allah tak izinkan. Yang mati itu mungkin jutawan, yang mati itu mungkin billionaire, yang mati itu mungkin ada harta yang berumah banyak kat Shah Alam, tapi Allah tak izinkan di Ramadan. Dia nak Ramadan tapi tak dapat. Kita dapat tapi kita tak appreciate, tidak hargai. Kerana apa? Kerana kita tak tahu macam mana kita nak hidupkan Ramadan. Baik, seperti mana yang saya suka sebut, tuan-tuan, kalau kita pergi ke pejabat, kalau kita pergi pejabat, semua orang pergi pejabat, tapi gaji tak sama. Ya? Kita boleh masuk ikut pintu yang sama, berdepan, semua masuk dekat MBI depan tu, pintu masuk. Duduk dalam aircon yang sama, floor mungkin floor sama, discuss benda yang sama, kerja pun lebih kurang, aku tahu kerja kau, kau tahu kerja aku. Sekadar bos hanya perlu sign, kita buat kerja yang scratch. Bos kalau dia nak sebelum sign, dia suruh kita present. Bos tahu apa kita present, kita tahu apa bos endorse. Itu je. Cuma bos mungkin lama sikit, 10 tahun, kita mungkin 5 tahun kerja, tapi benda tu kita dah tahu. Tapi akhir bulan gaji kita 3,000, gaji bos 13,000, gaji big boss 30,000. Apa yang menyebabkan berbezanya gaji adalah nilai, value. Ya? Dua orang yang masuk sekolah ataupun masuk universiti, dengar lecturer yang sama, masuk kelas yang sama, tapi bila exam markah lain-lain. Kerana apa? Kerana nilai pada jawapan tak sama. Seorang tak faham, seorang faham. Macam contohlah, kita ada cawan, dekat rumah kita ada meja, ada cawan. Bagi kita yang tetamu datang, ada cawan atas meja. Lepas tu datanglah mak kawan kita, ini siapa yang minum cawan, minum air tak reti, basuh lah. Dia bising. Kan, kita pergi mak kawan kita, cawan atas meja tak basuh,
kena bambu. Siapa yang minum ni tak puasa punya budak, kata dia marah. Datang si bapak datang. Elok ada cawan sini. Senang saya nak minum. Saya keluar masuk rumah, tak sempat nak basuh cawan. Eloklah cawan kat atas meja. Ambil, minum, letak balik. Bagi bapak, dia pandang cawan lain. Cawan yang sama, tapi sudut pandang yang berbeza. Datang kakak kepada kawan kita, dia nampak cawan. Cawan ni cantik lah kalau buat pasu bunga. Dia ambil bunga, letak bunga dalam cawan. Datang adik kawan kita pula, cawan ni lah saya nak main plastisin. Dia ambil cawan, main plastisin. Satu rumah, tapi memandang cawan atas meja daripada sudut yang berbeza. Itu beza kualiti pemikiran dan tindakan. Cara kita berfikir merubah cara kita bertindak. Ibu tadi kenapa dia suruh dia marah? Pasal dia berfikir macam mana nak kemaskan rumah. Siapalah yang minum tak pandai nak basuh? Penat mak basuh pinggan berdapur. Korang dah minum tak reti basuh. Mak pandang dari sudut rumah kotor. Tapi ayah pandang sudut macam mana? Senang nak keluar masuk. Pasal dia tak nak kotorkan cawan betul. Jadi kalau letak atas tu, at least ada satu je kotor. Lepas tu dia pun nak cepat. Jadi mudah urusan ayah nak keluar masuk rumah. Jadi biar cawan atas meja. Pandang sudutnya macam tu. Si Kak Long, dia jenis suka berhias rumah. Dialah yang terpaling interior designer sekali. Segala rumah dia cat. Dia nak cat. Jadi dia tengok ada cawan tu, ini cantik lah cawan ni, kita buat pasu bunga Dia letak pasu bunga. Sebab dia punya mindset adalah hiaskan rumah. Yang adik tadi, dia punya mindset nak main saja. Jadi dia ambil cawan tu, buat plastisin, buat tekap plastisin, buat roller plastisin, cawan. Tuan-tuan, dua orang yang masuk Ramadan lain. Ada yang masuk Ramadan nak berniaga. Aku ni Ramadan, masalah aku nak berniaga. Semua produk ada. Almond London, kuih tat nenas, tudung bawal, tudung Donald Duck, semua ada. Segala trend produk semua dia ada. Dia terpaling Shopee sekali. Dia terpaling affiliate sekali. Dia punya TikTok punya account tu semua affiliate ada. Dia sahaja. Kita kata bila masa pula engkau jadi ni? Aku ni sekarang ni senang je nak buat produk. Kita tak payah susah jual produk orang je. Nampak produk trending, copy dia punya link, letak kat bio kita. Kalau orang beli, dapat 10 sen. Jadilah. Sehari kalau 100 barang, RM10, siapa nak bagi? Mudah sekarang tuan-tuan. Tapi hati-hati tau. Jangan kita jadi sumpah palsu. Kita jadi menjual produk yang false claim. Tak boleh. Kita seronok sangat tengok produk trending, bila deliver barang tu barang yang salah. Kita dah ambil untung dah. Di sana adanya dipanggil hukuman ataupun undang-undang, ataupun dipanggil sudut qaulaz zur, fajtanibu qaulaz zur. Hati-hati bila mana kita bersumpah palsu. Kita menjual produk tapi kita tak tahu ya tidak testimoni tu. Kita jual testimoni orang. Rupanya orang tu, saya tak tahu pun orang pakai gambar saya. Saya tak turun berat pakai produk ni lah. Kita jual testimoni produk turun berat badan, guna gambar dia. Kita tak jumpa pun dia, kita guna je. Itu false claim, sumpah palsu. Ada orang masuk bulan Ramadan, dia hanya fikir Ramadan hanya untuk makan kat bazar Ramadan je, ataupun kat masjid je. Ramadan makan free, Ramadan makan free, Ramadan makan free. Dia dapat makan free je. Jadi subhanallah tuan-tuan, apa yang kita fikir akan merubah tindakan. Jadi kalau kita fikir Ramadan ini Ramadan yang terakhir tuan-tuan perempuan, maka tidak akan ada masa untuk kita duduk buang masa untuk hanya menunggu waktu azan maghrib. Hanya menunggu azan maghrib. Rugilah, ya Allah Akbar. Masa yang banyak kosong tu main TikTok je, Quran tak habis baca lagi. So lepas ni tuan-tuan, kalaulah hari ni hari 19 Mac, bertanggal 8 Ramadan, belum sampai 8 juzuk lagi. So kita kena kejar pace tu. Kita kejar sampai kita boleh match 20 Ramadan 20 juzuk. Kita kena target. Sebab kita tak ada peluang dah. Mungkin ini Ramadan tak hari.
Quran kita kena kejapis. Dan antara lain juga adalah kita kena betulkan bacaan Al-Quran. Jangan kita tak ada pembetulan. Ni ain dengan hamzah sama je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamzah, salah. Beza ain dengan hamzah, beza ta dengan ta, beza sin dengan tha, beza zai dengan zal. Ini semua akan menyebabkan bacaan kita tinggi nilai, high value. Pergi pejabat, lain gaji, macam tu. Pergi masuk kelas, lain pemahaman, understanding. Baik, sama, satu. Yang kedua, sedekah. Bila kita masuk Ramadan, hari-hari mesti ada sedekah. Kalau tak dapat banyak, sikit kita spreadkan. Daripada kita masuk tabung RM10 sekali, RM2 subuh, RM2 zuhur, RM2 asar. Frequent tu, kekerapan tu kena ada. Frekuensi tu tak bagi. Jangan, alah ustaz, tahun ni tak berapa nak menjadilah. Duit mercun tak laku lah, macun tak laku jual. Tak jual, sebenarnya dia tokan mercun, mercun tak ada, supplier tak ada. Jadi duit tak ada pula tahun ni. Jadi tak ada sedekah. Ujian datang pada semua hidup manusia, tapi respon berbeza-beza. Hujan turun pada orang yang gemuk dan orang kurus. Lalu macam mana si kurus itu boleh kurus di saat hujan turun? Yang gemuk tu salahkan hujan. Saya ni ustaz, saya gemuk pasal hujan lah. Elok nak jogging, hujan. Jadi saya nak jogging macam mana? Saya makan kuih raya lah. Dia tengok depan TV makan kuih raya. Lepas tu dia salahkan hujan. Saya gemuk pasal hujan lah. Yang kurus pun salahkan hujan juga. Saya ni kurus ustaz, pasal hujan juga. Elok nak jogging, hujan. Jadi dah hujan, saya nak buat apa? Saya pegang penyapu, pegang kain lap. Hujan dah berhenti sejam, saya 3 jam tak berhenti lagi. Jadi yang kurus pun kata hujan, yang gemuk pun kata hujan. Jadi hujan datang pada orang yang sama, tapi tindakan kita berbeza. 10% is what happened to you, 90% how you respond. 10% je berlaku dalam hidup kita, berlaku 90% lagi adalah macam mana kita respon pada situasi itu. Kalaulah kita dah dapat Ramadan, lalu kita ditimpa penyakit, jadi Allah Ta'ala datangkan extra obstacles, ujian dalam hidup untuk kita jadi lebih baik. Jangan disalahkan orang lain. Jangan kita letakkan matlamat Ramadan kita dengan faktor yang datang daripada orang lain. Saya ni ustaz, macam mana ustaz? Saya ni dia nak sediakan sahur lagi, nak sediakan anak pergi sekolah lagi. Al-Quran saya tak dapat baca, kata si isteri, kata si emak. Jadi kalau itu yang alasan yang diberi, maka dia tak akan jumpa solusi. Solution dia tak akan jumpa pasal dia cari alasan untuk tidak buat. Tapi kalau dia cari alasan untuk buat, dia akan jumpa. Yeah? When your why is big, your how is easy. Bila kita punya kehendak itu besar, cara nak menyampaikannya mudah. Yeah? Ada orang kata, ustaz, saya ni tak ada jodoh lah ustaz. Dah cari dah. Dah cari dah tak jumpa. Cari lagi tak? Tengoklah kalau ada. Maksudnya dia tak nak lah tu. Dia kalau cari, dia mesti jumpa. Adat mencari, mesti jumpa. Cuma sama ada kandidat tu sesuai ke tidak, itu nombor 2. Jumpa tak? Jumpa. Melainkan kalau tak nak. Kalau orang nak tuan-tuan, dia dah ada bini pun dia cari, jumpa. Kan? Setara dah ada bini ni, dia cari, jumpa lah ustaz. Saya rasa memang inilah jodoh saya ustaz. Jodoh pula. Masjid tak nampak, dia kira jodoh kedua. Ada orang minta, ustaz boleh tak saya nak, ustaz recommend tak saya poligami? Tak boleh. Mesti boleh datang masjid 5 waktu sebelum azan, baru saya recommend. Ini tak pergi masjid 5 waktu lagi, dah baru bini 1 bini dah tak pergi masjid. 2 bini, 3 bini tak tahu pergi mana. Ya? Jadi maknanya kalau kita nak mencari, selalunya jumpa. Kalau kita nak bersungguh, insya-Allah boleh. Kalau kita tahu dan hargai Ramadan ini Ramadan terakhir tuan-tuan, maka semuanya akan jadi mudah tindakan dan ibadah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala terima. Kita masih lagi permulaan. The good news is kita masih lagi the first 10 days. Kita masih lagi banyak benda dan peluang boleh kita rencana dan rancang, plan betul-betul. InsyaAllah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan kalau ini Ramadan terakhir, kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kasih, aku dah buat yang terbaik.
Ataupun kalau kita jumpa bos, thank you boss, I've done my best. Macam itulah. Bos pun kata, tanya, kau dah buat yang terbaik. Bukan perfect, tapi terbaik dengan diri sendiri. Kita tak perlu terbaik macam imam. Kita hanya perlu berlawan dengan diri kita yang semalam. Tu je. Jangan lawan dengan imam. Payah nak lawan dengan imam. Imam dia punya level imam lah, Bilal level Bilal, kita level kita. Kita hanya perlu lawan dengan kita yang semalam. Boleh Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan Ustaz sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Aku lumadha tasma'un. Aku qawli hadha wa astaghfirullah nadim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penuhkan soft.